Baik, soalan ujian lisan CJ Pelajaran Malaysia SPM bertajuk Perkahwinan Idaman yang tular sejak beberapa hari lalu masih hebat diperdebatkan dan tidak kurang juga yang meluahkan rasa kurang senang dalam kalangan warganet. Pelbagai pihak yang rasa terkejut beliau mengenai topik perbincangan tersebut. Bagi pelajar berusia 17 tahun, ada yang berpendapat terdapat banyak lagi topik yang boleh dijadikan sebagai perbincangan untuk menilai tahap kecerdasan minda para pelajar. Apa signifikan soalan begitu? Dan untuk mengulas lanjut, kita bersama Presiden PIBGN, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan. Selamat tengah hari, Prof. Selamat tengah hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof, pertama sekali, pada pandangan Prof, bagaimana mengenai soalan seumpama itu ditanyakan kepada calon SPM? Ada yang mengkritik, ia seolah-olah menggalakkan perkahwinan bawah umur dan sebagainya. Ya, tentunya saya rasa ramai yang kurang senang soalan sebegitu. Saya percaya banyak tertanya kenapa daripada banyak perkara yang boleh disoalkan, kenapa yang itu ditumpukan atau diberi perhatian. Saya percaya dalam kita menghadapi permasalahan setempat, masalah pelajar, masalah dunia, masalah yang tanya pembangunan insan, pembangunan dari segi pendidikan, jasmani, emosi, rohani, intelek. Banyak perkara yang dipersoalkan dan boleh dipersoalkan. Saya percaya soalan yang patut disoal mestilah yang barangkali yang relevan, yang pada umur dan juga barangkali kurikulum yang berkaitan. Dan soalan-soalan itu tentunya patut yang mencerminkan soalan yang sama dan adil bagi semua pihak. Bayangkan bagaimana pelajar-pelajar yang duduk di luar bandar berbanding dengan barangkali di bandar, atau pelajar-pelajar dari kalangan ibu bapa yang B40 dengan pelajar-pelajar yang mewah untuk menjawab soalan tersebut. Dan seperkara lagi, saya rasa soalan begitu saya rasa barangkali tidak seimbang, tidak adil, dan barangkali saya katakan itu kurang senang dan tidak patut dimasukkan dalam bank data soalan sama ada lisan atau secara tulisan. Ini yang kita rasakan. Ya, tetapi ada juga yang menyokong dan menyatakan bahawa perkahwinan merupakan lumrah manusia dan itu adalah soalan yang akan menjurus kepada pemikiran kreatif pelajar, mungkin untuk tangani isu seperti kos perkahwinan yang tinggi, adat, agama dan sebagainya. Bagaimana pula Prof melihat perkara itu? Tapi itulah saya katakan tadi, bagi mereka yang barangkali tidak ada masa tumpu kepada barangkali untuk perkahwinan, belum masa untuk perkahwinan, malah setiap hari barangkali ada yang hanya kais pagi, makan pagi keluarganya dan tidak ada masa barangkali untuk memikirkan untuk apa orang kesediaan untuk masa perkahwinan. Saya rasa itu masa agak lama lagi. Ada baiknya barangkali diberi perhatian ketumpuan kepada lain. Dan saya tak melihat ini, kalau orang ada katakan ini soalan yang berbentuk berfikiran tahap tinggi. Saya tak percaya ini pemikiran tahap tinggi. Apapun bagi saya, soalan mestilah yang setimpal dengan kurikulum, dengan juga pemikiran kita untuk mencongkel pemikiran yang kreatif. Dan saya rasa untuk mencongkel pemikiran kreatif, banyak perkara yang lain boleh dibangkitkan. Sebagai contoh, misalnya, sebagai contoh sekarang ni, kita menghadapi isu konflik tentang pelancongan. Saya mengharap, saya kira negara perlu menghadapi ini secara saksama dan adil. Soal pekerjaan, misalnya, perlu diberi perhatian yang sewajarnya. Soal pembaikan anak-anak muda yang berumur 17 tahun ke atas ini, saya rasa perlu difikirkan bagaimana mereka nak melibatkan diri secara positif dan bermakna untuk pembangunan negara, pembangunan diri dan pembangunan masyarakat. Tidak barangkali saya rasa beri perhatian pada perkahwinan. Bukan saya katakan perkahwinan tak penting, saya rasa, tapi perkahwinan saya rasa mungkin tidak patut diberi keutamaan, tidak diberi keutamaan yang setimpalnya dan tidak menimbulkan saja kecurigaan dan ketidaksesamaan untuk menjawabnya. Bayangkan, saya rasa bagi kanak-kanak luar bandar barangkali dia terpinga-pinga bagaimana menjawabnya. Tetapi bagi orang yang mewah tentunya berjela-jela untuk menjawabnya. Tak cukup masa untuk memberi perhatian jawapannya kalau secara lisan.
Itu pandangan secara pribadi dan saya rasa daripada penelitian dan percakapan dengan ibu bapa dan penjaga yang saya temui. Ya, Prof. Pelbagai reaksi juga yang disuarakan. Ada yang menyatakan tema kebudayaan dan kesenian memang ada dalam buku teks. Jadi mereka katakan budaya masyarakat itu perlu diketengahkan tetapi bukanlah perkara yang negatif. Jadi pada pandangan Prof, Lembaga Peperiksaan Malaysia, adakah mereka sepatutnya lebih teliti dalam pemilihan soalan sebenarnya? Saya mengharap sangat bahawa satu, saya percaya memang ada dalam Lembaga Peperiksaan Malaysia atau juga badan yang menyediakan soalan untuk peperiksaan, sama ada lisan ataupun tulisan, adalah mereka yang betul-betul pakar dan profesional dan berjiwa pendidik dan barangkali yang mempunyai keseimbangan pemikiran dan sabar untuk memikirkan fairness, kata orang, fair and square dalam bahasa Inggeris dengan izin, untuk mengukuhkan soalan-soalan yang mana tidak berat sebelah. Ini saya katakan. Dan saya percaya, saya harapkan pihak lembaga peperiksaan yang menyediakan bank data soalan peperiksaan. Tak kira sama ada lisan dan tulisan, perlu meneliti soalan-soalan berketut-ketut tentang kesesuaian dengan pelajar di peringkat umur, dengan suasana pemikiran kita, dengan adat rasam kita, dengan misalnya falsafah pendidikan negara, dan tidak lupa saya kira untuk memastikan bahawa kalau misalnya ada cemuhan daripada ibu bapa dan penjaga dan mungkin di kalangan guru sendiri, patut difikirkan semula dan diperhalusi. Okey, baik. Terima kasih Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan yang merupakan Presiden PIBGN atas ulasan berkenaan dengan soalan lisan SPM 2022 yang bertajuk Perkahwinan Idaman. Itu ulasan oleh Profesor Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan.